Rentetan daripada kejadian malang yang menimpa penduduk sekitar Ulu Oya, Rajang Area Security Command atau RASCOM akhirnya ditubuhkan pada 26 Mac 1922, sebulan selepas kematian mendiang penghulu Imban. Ia bagi membendung kegiatan Parti Komunis Kalimantan Utara PKKU atau turut dikenali Parti Rakyat Kalimantan Utara PARAKU daripada terus berleluasa di bahagian ketiga Sarawak. Bersama wartawan Ruth Ampong untuk kupasan seri kedua mengenai RASCOM dan penghulu Imban. Selain menjaga keselamatan orang awam, turut menjadi fokus utama RASCOM ialah melaksanakan pembangunan di kawasan operasi mereka seluas 58,544 km persegi meliputi keseluruhan bahagian Sibu termasuk Serikih, Kapit dan Mukah. Pentadbiran RASCOM ditunjangi 3 jawatan kuasa utama iaitu Jawatan Kuasa RASCOM, Jawatan Kuasa Perancang Gerakan dan Jawatan Kuasa Perang Saraf, manakala operasi RASCOM melibatkan 3 komponen utama iaitu unit tentera, polis dan orang awam. Mengimbas kembali saat bertugas sebagai polis, Angkai Anak Cukan, pesara polis berkongsi saat genting beliau ketika ditembak komunis di kepala sebanyak 4 das dan 1 di tangan demi menyelamatkan rakannya. Kejadian itu berlaku di antara Jembatan Durin dan Jembatan Salim yang terletak di Jalan Salim Stabau, masih segar di ingatan beliau. Timbak mua tu. Pulai aku baru wah merada Cina semua tu. Gua lebih pukul 9 lalu dia pagi ya sudah timbak lebai sudah tu. Ini tadi pulai aku kira kini bangkai yang nak boleh ambil bangkai yang kadang ambil musuh kita masakin baru aku dengan tadi. Masakin baru ini nak lihat hati kau jet kena apa diri ni banyak tadi semua tu. Dapat ambil sikit mengisi kena semua tu. Spek kalau kena tu kena belakang lebih berian begai kau kepit kena. Saya keempat itu empat lagi batau motor kelkat. Hari itu kemana ada buku masuk. Sementara itu, anak mendiang penghulu Imban, Benedict Bato, pernah berkhidmat sebagai polis hutan, turut mengakui Sibu adalah kawasan yang sering berlakunya pertumpahan darah. Nggak ada api terik, nggak ada api nama-nama nak balai polis subai kelama deh, dapat nyeti jalan berapa kali nyeti kau secara bom, tapi ya bom semen. Di samping agenda utama penubuhan RASCOM, perkara utama yang dilakukan adalah mewujudkan skim penempatan semula, iaitu kawasan penempatan yang membantu penduduk membangunkan ekonomi selain terdapat kemudahan infrastruktur. Dikenali sebagai operasi berbatak atau operasi Empuruk, ia masih kekal sehingga kini, iaitu di Squaw, Nangatada, Nangacagau, Nangangungun, Rantau Panjang dan Nangadap. Impak daripada penubuhan RASCOM, strategi skim penempatan semulanya dan pelbagai operasi termasuk operasi Jala Aman, operasi Ngayau, terbukti berjaya membuatkan komunis menyerah diri. Pada 21 Oktober 1973, seramai 585 ahli peraku diketuai Bong Kicok menyerah diri dalam operasi aman dengan menandatangani perjanjian keamanan atau deklarasi Sri Aman antara Bong Kicok dan Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu, Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob di rumah Sri Aman. Selepas berlakunya deklarasi aman, semakin ramai komunis yang menyerah diri, termasuk tentera OMT diketuai Ubong Anak Nuing dan 40 ahlinya menyerah diri pada 1986. Ancaman komunis berakhir sepenuhnya pada 17 Oktober 1990 apabila kerajaan dan 52 anggota PKKU menyerah diri dan menandatangani perjanjian di Kuching menjadi titik noktah ancaman komunis di Sarawak. RASCOM dibubarkan secara rasmi pada 6 April 1995. Penubuhan Muzium RASCOM pada Jun 2013 ilham Panglima 9 Brigade pada ketika itu, iaitu Brigadier Jeneral Datuk Stephen Mundau, yang bertujuan agar pengorbanan RASCOM tidak lenyap dalam catatan sejarah negara. Terdahulu sebelum penubuhan Muzium RASCOM pada 2012, satu upacara khas memindahkan rangka mendiang penghulu Imban dari Ulu Pakuh telah dilakukan menerusi Ops Mike Pulai dan disemadikan semula di monumen khas di tanah perkuburan skim penempatan semula Nangasquaw.
Terbukti penubuhan Raskom berjaya melumpuhkan kemarahan pihak komunis pada masa itu. Gabungan tentera, polis dan orang awam menjadikan Raskom gagah dan kuat dalam menjaga keselamatan penduduk dan harta benda. Sesungguhnya sejarah Raskom wajar dicontohi dalam usaha mengekang sebarang anasir yang boleh mengancam keselamatan negara. Syabas Raskom. Lut Ampong bersama juru kamera Juni Belon untuk Berita Aktif.